Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan bin Muhammad Fauzi dan saya akan menjelaskan serba sedikit pendahuluan tentang takaful. Industri takaful di Malaysia berkembang pesat selaras dengan perkembangan industri perbankan Islam. Takaful kini menjadi insurans pilihan bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi juga kepada dunia. Perkembangan ini memperlihatkan tawaran alternatif terbaik dalam pengendalian dan pengurusan risiko secara Islami. Takaful mempunyai matlamat yang sama dengan insurans konvensional, iaitu menyediakan khidmat untuk para pemegang polisi atau para peserta. Apa yang membezakan antara keduanya ialah konsep yang digunakan bagi mencapai tujuan tersebut. Takaful yang berteraskan tabaruk tidak selamat daripada kritikan-kritikan. Antaranya, ia banyak menyerupai insurans biasa ataupun insurans konvensional dari segi penjualan polisi perlindungan, pengurusan dana dan juga sebuah entiti perniagaan yang bertujuan mengaut keuntungan. Maka dalam kertas kerja ini kami akan menjelaskan serba sedikit tentang perbezaan antara insurans konvensional dan takaful serta pelaksanaannya secara menyeluruh. Baik, kita masuk kepada konsep takaful yang pertama, iaitu definisi takaful. Takaful ialah alternatif kepada insurans konvensional yang haram kerana mengandungi unsur-unsur riba, gharar dan perjudian. Jelas bahawa ia haram dalam sebarang transaksi Islam. Kata dasar bagi perkataan takaful ialah kafalah yang bermaksud menjamin, menjaga atau memelihara. Takaful merupakan kata nama yang berasal daripada kata kerja takafala yang bermakna saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara. Konsep ini mengandungi prinsip kerjasama, saling membantu dan tanggungjawab bersama yang merupakan asas insurans secara Islam. Takaful merupakan skim yang berasaskan persaudaraan, bantuan bersama dan perpaduan yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta ketika diperlukan. Peserta juga bersetuju memberikan sumbangan bagi maksud itu. Definisi lain atau dalam arti kata lain, takaful adalah kontrak apabila seseorang bersetuju memberikan sejumlah wang ke dalam tabung yang diuruskan oleh syarikat takaful. Apabila berlaku sesuatu kemalangan ataupun kerugian yang mungkin berlaku kepada peserta atau pemberi wang, maka beliau akan dibayar ganti rugi daripada tabung tersebut dengan persetujuan penyumbang lain. Dia juga bersetuju untuk menyumbangkan sebahagian daripada pemberiannya itu kepada penyumbang lain apabila sesuatu kemalangan atau kerugian menimpa penyumbang lain. Baik, kita sambung kepada dalil yang membenarkan akad takaful. Allah menyebut dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman, yang bermaksud tolonglah saudaramu baik dia zalim atau dizalimi. Dan hadis kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud seseorang muslim adalah saudara sesama muslim, dia tidak boleh melakukan kezaliman kepadanya dan tidak pula merosakkannya. Dan sesiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memenuhi keperluan yang besar. Dan sesiapa yang melepaskan seseorang muslim dari kesusahan, Allah akan melepaskannya daripada kesusahan yang akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang tidak mendedahkan kebodohan seseorang muslim, maka Allah akan menutup kebodohannya pada hari kiamat. Maka daripada ketiga dalil ini jelas bahawa Allah menuntut muslim untuk tolong menolong ataupun bekerjasama selaras dengan konsep takaful yang menggunakan konsep ta'awun ataupun tolong-menolong. Maka ini merupakan dalil ataupun kebenaran bagi akad takaful. Baik, kita masuk kepada pandangan ulama berkaitan kebolehan pelaksanaan takaful. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa insurans Islam ataupun takaful mungkin ataupun hanya wujud dalam keadaan di mana setiap peserta bersetuju untuk menyumbang ke dalam dana yang digunakan
untuk menyokong satu sama lain ataupun membantu. Dan hukum dengan insurans konvensional sudah dibincang dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-80 bersidang pada 1 sehingga 3 Februari 2008. Muzakarah tersebut telah memutuskan bahawa hukum mengambil dan melanggan insurans am ataupun insurans konvensional adalah tidak diharuskan oleh Islam, tidak dibolehkan. Maka datangnya alternatif takaful. Majlis Penasihat Syariah pada mesyuarat ke-24 bertarikh 24 April 2022 telah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasaskan tabarruk dan wakalah mudharabah adalah dibenarkan. Kontrak wakalah antara peserta dan syarikat takaful, manakala kontrak tabarruk berlaku antara peserta saja. Dalil diambil oleh Majlis Penasihat Syariah ini adalah daripada surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka jelas bahawa takaful adalah dibenarkan berdasarkan pandangan ulama. Baik, kita masuk pada akad takaful. Sekalipun pada asasnya takaful berasaskan kontrak tabarruk, tetapi beberapa jenis kontrak lain ataupun akad lain diaplikasikan untuk menyelaras hubungan antara peserta dan operator takaful. Kontrak yang paling biasa digunakan ialah kontrak wakalah, mudharabah atau gabungan kedua-duanya. Majlis Penasihat Syariah Negara Bank Negara telah membuat satu resolusi bahawa kontrak takaful secara umumnya berasaskan ta'awun dan tabarruk. Sungguh prinsip lain seperti wakalah dan mudharabah juga dijadikan sebagai pelengkap kepada struktur asas takaful tersebut. Baik, kita masuk pada akad pertama, iaitu wakalah. Wakalah ialah melantik atau memberikan amanah kepada seseorang untuk menjalankan sesuatu tugas yang mengikut undang-undang boleh diberikan kepada orang lain. Di bawah akad ini, hubungan asas wakil digunakan untuk aktiviti penajaan jaminan dan pelaburan. Dalam penajaan jaminan, operator takaful bertindak sebagai wakil kepada peserta-peserta untuk mengendalikan dana takaful. Semua risiko ditanggung oleh dana dan lebihan kendalian dimiliki sepenuhnya oleh peserta. Operator takaful tidak terlibat dalam risiko yang ditanggung oleh dana dan tidak berhak ke atas sebarang lebihan dana. Sebaliknya, operator menerima bayaran tetap yang dipanggil upah wakil kerana menguruskan operasi bagi pihak peserta yang biasanya berdasarkan peratusan sumbangan yang dibuat. Mahupun begitu, walaupun begitu, ganjaran kepada operator mungkin melibatkan ganjaran prestasi yang dicharge ke atas lebihan sebagai insentif pada pengurusan dana takaful yang efektif. Baik, kita masuk kepada akad kedua, iaitu akad mudharabah. Operator takaful bertindak sebagai mudharib, iaitu usahawan, dan peserta sebagai pemodal, di mana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh peserta sebagai pemodal dengan syarat tiada salah laku atau kecuaian daripada pihak operator. Sekiranya terdapat kecuaian atau salah laku daripada operator, maka dia tidak layak menerima sebarang bayaran atau pampasan atas usahanya. Mengikut prinsip ini, operator takaful akan menerima bayaran ansuran takaful atau sumbangan takaful modal daripada pelabur ataupun peserta-peserta takaful. Baik, kita masuk yang terakhir, gabungan kedua antara wakalah dan mudharabah. Dalam akad ini, kontrak wakalah digunakan untuk aktiviti tajaan jaminan dan kontrak mudharabah pula digunakan untuk aktiviti pelaburan dan takaful. Pendekatan ini nampaknya digemari oleh sesetengah organisasi antarabangsa dan digunakan secara meluas oleh industri takaful, di mana gabungan ini berlaku pada tahap pengurusan dana apabila operator takaful bertindak sebagai ejen kepada peserta untuk mengurus dana, dan pada tahap pelaburan ia bertindak sebagai mudharib. Sebagai mudharib, pihak pengurusan berhak berkongsi keuntungan daripada pulangan pelaburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Farhan bin Romizi. Nama matris 20211119383. Okey, seterusnya kita pergi kepada sejarah perkembangan takaful. Okey, apakah sejarah takaful pada peringkat global? Okey, konsep takaful atau insurans Islam sudah biasa berabad-abad lamanya dan diamalkan oleh Muhajirin Mekah dan Ansar Madinah selepas hijrah Nabi Muhammad SAW pada lebih daripada 1400 tahun dahulu. Sudah lamanya takaful ini telah diamalkan oleh Muhajirin Mekah dan Ansar di Madinah. Okey, selepas adanya takaful ni, mulalah datangnya anasir-anasir barat seperti konsep insurans konvensional pun telah diadakan. Mereka meniru seperti mana takaful
dilaksanakan. Cuma bezanya takaful ni ada tiada riba, tiada unsur-unsur penipuan dan sebagainya, dan juga insurans konvensional penuh dengan riba, interest dan sebagainya. Okey, seterusnya, takaful berasal daripada sistem akilah dan diah, di mana orang-orang dari suku tertentu akan datang untuk menyelamatkan kewangan salah seorang ahlinya sekiranya dia menghadapi liability yang tidak dijangka seperti membayar wang darah, blood money, wang darah. Okey, konsep pembayaran diat ni dan tolong-menolong masyarakat Arab jahiliyah dikembangkan dalam Islam melalui dua konsep, iaitu akilah dan juga qasamah. Akilah ni dia menumpukan kepada urusan kebajikan terhadap ahli, manakala qasamah pula adalah hal yang berkaitan dengan barang perniagaan, contohnya perlindungan barang-barang perniagaan dan sebagainya. Okey, kedua-duanya berkaitan dengan ganti rugi kepada ahli kumpulan yang ditimpa masalah ataupun yang ditimpa bencana. Okey, seterusnya kita pergi kepada sejarah di Malaysia. Apabila kita dah kenal, apabila kita dah tahu apakah sejarah di global, kita pergi pula ke sejarah di Malaysia. Okey, pada 15 Jun 1972, satu pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak insurans konvensional, di mana Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan bahawa insurans nyawa ni yang diadakan oleh syarikat-syarikat insurans pada masa itu adalah satu muamalah yang fasid ataupun satu muamalah yang tidak sah, kerana dia penuh dengan riba, penuh dengan interest, penuh dengan unsur-unsur yang gharar dan sebagainya. Sebab itulah fatwa Kebangsaan Malaysia pada ketika itu mengatakan yang insurans konvensional ni adalah satu insurans yang fasid dan tidak sah, kerana dia melanggar syarat-syarat hukum Islam seperti mengandungi unsur gharar, maisir dan juga riba. Okey, kita sambung mengenai dengan sejarah di Malaysia. Okey, pada 1982, Tan Sri Dato' Ahmad Ibrahim telah membentangkan kertas kerja mengenai dengan sistem Islam takaful yang mencarahkan agar dikebuatkan petugas khas untuk mengkaji dan mengusulkan penubuhan industri takaful ini. Untuk mengkaji daya maju penubuhan syarikat insurans Islam, petugas khas telah dibentuk oleh kerajaan. Okey, pada 1983 pula, takaful mula dibentuk untuk melengkapkan operasi Bank Islam Malaysia Berhad. So, segala perancangan takaful mula dibentuk pada tahun 1983. And then, pada tahun 1984 pula, Dasar Tabaruk menjadi teras utama membina paksi takaful, iaitu pengendali takaful pertama di Malaysia mula ditubuhkan. Pada 1985 pula, perkembangan dan penubuhan syarikat takaful pertama, iaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad STMB, mula dibentuk di Malaysia. Kita pergi kepada model takaful. Okey, model takaful pertama ialah mudharabah takaful am. Dalam model ini, pengendali takaful bertindak sebagai mudharib usahawan dan juga peserta bertindak sebagai penyedia modal. Keuntungan akan dibahagikan mengikut persetujuan bersama antara pengendali takaful dan juga peserta takaful, dan kerugian akan ditanggung sepatutnya oleh peserta takaful. Okey, kalau tengok kat syaratan ni, nombor satu ni ialah peserta. Peserta ni dia menyediakan takaful fund, menyediakan modal takaful itu untuk membuat investment. Untuk membuat investment dan juga untuk mendapat profit. Okey, seterusnya, selepas itu daripada modal takaful dan juga hasil investment tersebut, dia akan menolak iaitu claim di takaful, reserve punya cost, and then management punya cost. So dia akan tolak daripada situ. Okey, seterusnya kita pergi pada takaful keluarga untuk mudharabah. Okey, asas bagi takaful keluarga ini adalah sama seperti takaful am, kerana ia menggunakan mudharabah, iaitu pengendali takaful sebagai usahawan dan peserta takaful sebagai pemberi modal. Terdapat dua akaun di dalam takaful keluarga, iaitu akaun peserta menyimpan dan melabur dan juga akaun khas peserta tabarruk. Okey, seterusnya kita pergi pada model wakalah. Okey, model pertama ialah model wakalah takaful am. Wakalah adalah melantik atau menugaskan seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang lain. Pengendali takaful bertindak sebagai wakil kepada peserta untuk mengendalikan dana takaful. Lebihan dimiliki sepatutnya oleh peserta. And then peserta perlu membayar yuran agensi dan yuran prestasi. Ini adalah untuk menggerakkan model wakalah bagi takaful am.
Okey, seterusnya kita pergi kepada takaful keluarga wakalah. Okey, keadaannya adalah hampir sama seperti mudarabah model untuk takaful am, tetapi terdapat dua akaun, iaitu akaun peserta yang menyimpan dan melabur, dan juga yang kedua ialah akaun khas peserta, iaitu tabarruk. Biasanya peserta perlu membayar upah kerana mereka telah mengendalikan segala-segala kerja untuk menguruskan dana tersebut. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang gambar rajah ni, okey, yang pertama adalah peserta. Peserta ni dia menyediakan dana, iaitu dana takaful ni. Dia menyediakan modal, dan juga peserta juga boleh meletakkan modal tersebut di antara dua akaun, iaitu akaun simpanan ataupun melabur, dan juga akaun tabarruk. Okey, seterusnya daripada modal takaful tu, mereka boleh menggunakan untuk membuat investment dan juga untuk mendapatkan profit daripada investment tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Naim bin Hazni. Nombor YouTube saya 2021102705. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang praktis takaful di Malaysia. Baiklah, perbezaan antara takaful dan juga insurans adalah takaful tidak mengamalkan riba, hurul dan maisir, iaitu perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Terdapat pelbagai produk takaful yang ditawarkan oleh kebanyakan syarikat takaful. Produk-produk yang ditawarkan adalah mengikut kepada jenis takaful, iaitu takaful am, takaful keluarga, takaful am dan takaful keluarga. Baiklah, kita masuk kepada produk takaful. Seperti yang telah dibagi tahu, iaitu produk takaful adalah mengikut kepada jenis takaful, iaitu takaful am dan takaful keluarga. Yang pertama kita akan tengok kepada produk takaful am. Sebelum itu kita mestilah mengetahui iaitu apa itu takaful am. Takaful am adalah kontrak di mana ramai orang menyertainya untuk tujuan mendapatkan perlindungan dalam jangka masa yang pendek, biasanya dalam jangka masa 1 tahun, dan mempunyai jaminan bersama. Produk yang pertama adalah skim takaful kebakaran. Takaful kebakaran merupakan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kepada harta disebabkan oleh kebakaran dan bencana lain yang ditetapkan. Antara contoh perlindungan yang disediakan dalam takaful kebakaran ialah perlindungan asas seperti perlindungan kerugian atau kerosakan bangunan, peralatan dan juga lain-lain yang dijilat oleh api, ataupun perkara yang seperti bangunan ataupun peralatan yang dijilat oleh api. Okey, contoh syarikat yang menawarkan produk ini adalah seperti syarikat Takaful Malaysia. Produk yang bernama Takaful My Fire. Yang kedua, kita tengok kepada produk skim takaful pelancongan. Skim takaful ini memberikan perlindungan kepada peserta sewaktu perjalanan domestik ataupun perjalanan antarabangsa yang bertujuan perniagaan ataupun untuk mengisi masa lapang. Okay, contoh syarikat yang menawarkan produk takaful pelancongan ini adalah seperti Takaful Malaysia, yang produk yang bernama Takaful My Sinar PA. Takaful ini memberikan perlindungan terutamanya kepada peserta haji ataupun umrah. Okay, syarikat yang kedua menawarkan produk ini adalah seperti Etika Takaful, produk yang bernama Tripcare 360 Takaful, yang memberikan manfaat perlindungan kemalangan diri, manfaat kesulitan perjalanan dan lain-lain manfaat yang ditawarkan. Produk yang ketiga adalah Takaful Perlindungan Rumah. Produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian daripada kerosakan rumah, bangunan dan lain-lain. Okay, contoh syarikat yang menawarkan produk ini adalah seperti Etika Takaful, iaitu House Owner Householder, dan juga syarikat Takaful Malaysia, iaitu Takaful My House Owner or Householder. Okay, produk yang keempat adalah Takaful Perlindungan Diri, iaitu melindungi peserta apabila berlakunya kemalangan pada bila-bila masa sahaja. Contoh syarikat yang menawarkan produk ini adalah seperti syarikat Takaful Malaysia yang bernama Takaful My Elite PA, dan juga Etika Takaful yang bernama PA Mega PA Takaful Prime Shield. Okay, produk yang seterusnya adalah skim takaful kenderaan berejen. Produk takaful motor direka untuk melindungi peserta takaful daripada kerosakan kenderaan mereka sendiri. Contoh syarikat yang menawarkan produk ini adalah seperti Ikhlas Takaful, Etika Takaful, Takaful Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada jenis takaful yang kedua, iaitu takaful keluarga. Sebelum itu, apa itu takaful keluarga? Takaful keluarga adalah merupakan kontrak yang disertai oleh ramai peserta untuk tujuan mendapatkan perlindungan sekiranya berlaku kemalangan atau hilang upaya kekal. Biasanya dilakukan dalam tempoh masa yang panjang. Okey, antara produk yang
terdapat dalam takaful keluarga adalah seperti pelan takaful pendidikan, iaitu membiayai perbelanjaan pendidikan tinggi kanak-kanak. Anak-anak akan diberikan faedah kewangan sekiranya penjaga mempunyai penderitaan yang dilindungi di bawah pelan ini. Pada masa yang sama, kanak-kanak akan mempunyai dana yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tinggi apabila skim telah matang. Seterusnya, produk yang kedua adalah pelan takaful simpanan. Pelan ini menjadikan pelan pelaburan berserta perlindungan individu. Pelan ini berbentuk pelaburan yang berkongsi keuntungan di mana ia akan diagihkan semula kepada para peserta. Tujuan pelan ini ialah mendapat pulangan keuntungan kepada peserta. Perlindungan bertempoh sama rata dan akaun pelaburan merupakan elemen penting di dalam takaful simpanan ini. Pelan yang ketiga adalah pelan takaful kesihatan. Iaitu takaful membayar kos rawatan penyakit kritikal yang dialami oleh keluarga. Skim perubatan menawarkan perlindungan daripada pembelanjaan yang tanggung untuk pembedahan dan rawatan di hospital. Akta takaful. Akta takaful yang pertama adalah Akta Takaful 1984. Sejak daripada tahun 1982 lagi, kerajaan Malaysia sudah memulakan langkah untuk menubuhkan syarikat takaful dengan mewujudkan jawatan kuasa khas untuk melaksanakan takaful. Segala laporan lengkap tentang takaful telah dikemukakan dan diluluskan pada tahun 1984. Selain itu, Parlimen Malaysia juga telah meluluskan Akta Takaful 1984 yang menjadi asas kepada perundangan utama untuk syarikat-syarikat pengendali takaful. Mari kita lihat kandungan Akta Takaful 1984. Yang pertama adalah mengandungi penterjemahan, klasifikasi dan rujukan takaful. Yang kedua adalah terkandung suasana dan perjalanan perniagaan takaful yang merangkumi pembatasan terhadap pengusaha takaful, penubuhan dan penyelenggaraan takaful, pengagihan lebihan, penubuhan dan penyelenggaraan dana skim takaful terjamin, keperluan berkaitan dalam menjalankan perniagaan takaful. Yang ketiga, terkandung hal-hal berkaitan tentang kuasa yang diberikan kepada bank negara dan pelantikan gubernur sebagai ketua pengarah takaful dalam pengawasan perniagaan takaful, kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh bank negara, peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan pengusaha takaful. Yang keempat, terkandung hal-hal dalam pentadbiran dan penguatkuasaan tentang ganti rugi, indemnity, penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik, pengingkaran dan penyabitan pengingkaran. Sehinggalah sekarang pada 30 Jun 2013 sehingga sekarang takaful ataupun takaful, undang-undang bagi takaful adalah tertakluk kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, bukan lagi Akta Takaful 1984. Kerana akta ini telah menggabungkan kesemua akta yang berasingan dan digunakan sehingga kini, termasuklah Akta Takaful 1984 yang digabungkan di dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Di dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ini boleh kita lihat kepada jadual 8, iaitu yang berkaitan peruntukan sijil takaful. Pada jadual 8 terdapat undang-undang untuk mengatasi isu-isu seperti salah nyatakan umur, iaitu pengendali takaful keluarga berlesen tidak boleh mengelakkan sijil takaful keluarga atau menolak tuntutan di bawah sijil takaful keluarga hanya dengan sebab salah nyatakan umur orang yang dilindungi. Jadual 9 pula ialah berkaitan kewajipan pendedahan prakontrak. Yang seterusnya adalah jadual 10 berkaitan pembayaran manfaat takaful. Contoh pada jadual 10 adalah membicarakan tentang undang-undang kuasa untuk membuat pencalonan, seperti yang terkandung dalam jadual 10 nombor 2/1 bahawa peserta takaful yang telah mencapai umur 16 tahun boleh menamakan individu untuk menerima manfaat takaful yang perlu dibayar apabila kematiannya di bawah sijil takaful, sama ada atau sebagai beneficiary di bawah hibah, bersyarat dengan memberitahu pengendali takaful berlesen secara bertulis nama, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, pendaftaran negara atau nombor sijil kelahiran dan alamat penama. Akta ini juga menjadi asas kepada syarikat takaful sehingga sekarang masih digunakan lagi dan dijadikan rujukan pelbagai pihak. Last sekali akhir sekali terdapat juga undang-undang lain yang diguna pakai oleh pengendali takaful seperti Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 kerana syarikat takaful mengumpul data-data pribadi peserta sebelum meluluskan peserta untuk menyertai skim takaful. Jadinya data-data mestilah tidak dijual dan disebarkan kepada mana-mana pihak
yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Naili Rahmanu. Baiklah, kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu 5.0, perbandingan antara takaful di dalam Islam dan juga sistem insurans secara konvensional. Baik, seperti mana yang kita semua tahu, takaful yang diamalkan secara Islam dan juga insurans yang dijalankan secara konvensional merupakan suatu perkara yang penting. Ini kerana Islam telah pun menyuruh umatnya agar sentiasa bersedia ataupun berjaga-jaga jika sekiranya ditimpa sebarang musibah. Sama juga seperti agama yang lain, mereka sekarang lebih menyedari bahawa betapa pentingnya jaminan pada masa hadapan. So jadinya amat berkait rapatlah dengan takaful dan juga insurans secara konvensional bagi melindungi serta memberi jaminan kepada seseorang individu tersebut. Jadinya di sini saya ingin menjelaskan sedikit beberapa perbezaan antara konsep takaful yang berlandaskan syariah dan juga sistem insurans yang dijalankan secara konvensional di slide yang seterusnya. Baik, pada slide ni saya telah letakkan beberapa perbandingannya. Terdapat banyak perbezaannya di sini antara takaful yang dijalankan di dalam Islam dan juga insurans yang dijalankan ataupun dilakukan secara konvensional. Oleh itu kita pergi dulu kepada perbezaan yang utama, iaitu sudah tentu dari segi sumber pelaksanaannya, di mana takaful ni berlandaskan syariah Islam, manakala insurans konvensional hanya berlandaskan undang-undang manusia. Selain daripada itu, takaful juga membawa maksud sebagai kontrak gabungan ataupun tabaruk, iaitu derma, dan juga agensi atau kontrak berkongsi keuntungan. Berbeza dengan insurans di mana ianya bermaksud kontrak pertukaran ataupun iaitu jual beli antara penanggung insurans dan juga pihak yang diinsuransikan. Pihak diinsuransikan tu syarikat insurans tersebut lah. Perbezaan yang seterusnya pula iaitu dalam takaful, peserta atau pelanggan takaful ni perlu membuat caruman ke dalam skim takaful tersebut, di mana dalam konsep takaful peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim takaful tersebut. Berbeza dengan insurans konvensional di mana pelanggan perlu membayar premium kepada penanggung insurans tersebut, iaitu maksudnya kat sini tidak ada istilah saling menjamin antara peserta insurans dan juga pihak yang diinsuransikan, iaitu syarikat insurans tersebut lah, seperti takaful. Ini amat berbeza. Baiklah, slide yang seterusnya sambungan perbezaan antara takaful dan insurans konvensional yang tadilah, iaitu perbezaannya yang seterusnya, iaitu di dalam takaful pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim yang dilaksanakan serta membayar manfaat takaful daripada kumpulan wang takaful. Maksudnya kumpulan wang takaful tu maksudnya money that collected from daripada peserta takaful tu. Berbeza dengan insurans konvensional di mana penanggung insurans ni bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti yang dijanjikan daripada aset. Baiklah, perbezaan yang seterusnya pula, di dalam takaful, wang sumbangan daripada peserta ataupun pelanggan tu akan dilaburkan ke dalam platform yang berlandaskan syariah, manakala sistem insurans konvensional ni ianya tidak terdapat sekatan syariah dalam melaburkan kumpulan wang insurans tersebut ataupun wang-wang insurans itulah. Akhir sekali, iaitu perbezaan yang terakhir adalah di dalam takaful risiko akan ditanggung bersama-sama oleh kedua-dua belah pihak, iaitu pelanggan dan juga pengendali skim takaful tersebut. Tetapi dalam konsep insurans konvensional ni, risiko akan ditanggung oleh syarikat insurans sahaja. Jadinya itu sajalah perbezaan antara takaful dalam Islam dan juga insurans secara konvensional yang saya ingin sampaikan. Sekian daripada saya, sambung kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Ahmad Taqiyuddin bin Tengku Kahar. Nombor metrik 2021 100481. Saya akan menyentuh berkenaan isu 7.0, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan takaful. Saya telah menyenaraikan beberapa isu.
So kita lihat yang pertama adalah isu dalam implikasi konsep tabaruk. Apakah isunya? Iaitu definisi tabaruk menurut Dosuki et al. Ialah tabaruk pada dasarnya adalah sumbangan atau derma yang tidak memerlukan balasan melainkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. So konsep tabaruk yang diaplikasikan dalam sistem takaful ini adalah tidak selari dengan konsep tabaruk yang sebenar. Konsep tabaruk ni bila kita dah bagi ke orang, lepas tu kita tak boleh ambil balik lah barang. Tapi konsep tabaruk ni dalam takaful ni lain. So kita dalam takaful ni kita boleh ambil balik macam tu. Walakin begitu, ulama kontemporari iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat konsep tabaruk yang diguna pakai dalam produk takaful adalah legit dan boleh diterima. So mengikut ulama kontemporari, ianya diterima dan boleh diguna pakai lah. Seterusnya adalah isu dalam perkongsian lebihan pengunderwriting, iaitu dalam bahasa Inggerisnya underwritten, surplus underwritten. Dalam isu ini terdapat 3 pendapat yang berbeza mengenai isu ini. Yang pertama, lebihan dana mestilah dipulangkan kepada peserta dan pengendali takaful, dan pengendali takaful tidak berhak mengambilnya. So pada pendapat pertama, takaful ini lebihan dana ini mestilah dikembalikan kepada peserta kerana duit tu hasilnya datang daripada peserta, sumbangan-sumbangan itu datang daripada peserta, dan pengendali takaful tidak layak untuk menerima sumbangan itu. Manakala pendapat kedua berpendapat sebahagian lebihan boleh diberikan kepada pengendali takaful sebagai ganjaran. Maksudnya ganjarannya boleh dibagi kepada lebihan tu boleh diberikan kepada pengendali takaful sebagai dalam bentuk ganjaran ataupun hadiah. Seterusnya adalah yang ketiga adalah semua lebihan tersebut adalah diberikan sebagai bentuk sedekah dalam semangat takaful yang sebenar. So dalam itulah kembali pada definisi asal, iaitu membantu. So membantu ni kita tak bolehlah ambil balik, tak eloklah ambil balik. Dalam bentuk semangat takaful yang sebenar itu membantu. So lebihan tu kita kena bagi je lah ke orang. Contoh macam tu. Seterusnya, masalah pengendali takaful. Isu pengendali takaful timbul di antara pengendali takaful, ejen takaful dan juga peserta. Isunya adalah terdapat pengasihan kuasa yang berlaku. Pengendali takaful akan memaksimumkan keuntungan dengan mengambil kesempatan ke atas peserta yang mana boleh menzalimi ejen, iaitu orang tengah dan juga peserta. So sebagaimana kita tahu, pengendali takaful ni dia adalah sebuah syarikat, mestilah dia nakkan keuntungan. Tapi dalam keuntungan tu dia mungkin boleh menzalimi orang-orang bawahan dia. Ejen ni ditugaskan untuk mencari peserta ataupun yang nak join takaful ni. Dan pengendali takaful mestilah mengendalikan wang-wang hasil daripada peserta ini dengan cekap. Sekiranya berlaku kezaliman ke atas ejen ataupun peserta, maka itu adalah isu yang timbul, isu yang bangkit dalam industri takaful itu sendiri. Sebenarnya adalah isu berkaitan etika takaful berhad. Kita pergi kepada lebih dalam. Sebagai contoh, kita ambil etika takaful berhad, iaitu etika takaful berhad merupakan sebuah syarikat takaful. Apakah isunya? Isunya adalah yuran yang dikenakan oleh etika takaful berhad kepada peserta terlalu tinggi, terutamanya dalam 5 tahun pertama. Sebuah kajian yang dijalankan kepada peserta-peserta etika takaful berhad, mereka berpendapat, peserta ini berpendapat yuran yang dikenakan kepada mereka adalah terlalu tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat takaful yang lain. Jadi itu adalah isu ataupun kelemahan pada etika takaful berhad. Seterusnya adalah kredibiliti ejen takaful. Ejen takaful seharusnya seorang Muslim. Dengan itu, peserta akan lebih yakin dan percaya kerana ejen takaful sekurang-kurangnya mempunyai asas agama. So, pengambilan ejen-ejen takaful ini mungkin bercampur Muslim ataupun non-Muslim. So, sebagaimana kita tahu, takaful ini adalah sebuah muamalah Islam, sebuah produk Islam. So, seharusnya yang menjalankan ataupun yang kontrol muamalah ini seharusnya adalah seorang Muslim, kerana mereka lebih mengetahui selok belok agama ataupun sekurang-kurangnya asas kepada agama itu sendiri. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk kepada penutup. Takaful adalah skim insurans yang patuh syariah. Takaful di Malaysia dan di tempat lain agak muda ataupun agak baru jika dibandingkan dengan sektor lain dalam industri kewangan. Tetapi ia telah menikmati pertumbuhan yang teguh. Walau bagaimanapun, di sebalik pertumbuhan yang baik, kadar penebusan takaful di Malaysia dan di tempat lain
masih lagi kecil dan ini menunjukkan terdapat peluang besar untuk pertumbuhan pada masa hadapan. Terdapat cabaran yang dihadapi oleh industri takaful di Malaysia dan di tempat lain. Cabarannya terdiri daripada elemen kompetitif, proses perniagaan, model dan mengubah keperluan dan permintaan pelanggan untuk pilihan produk yang lebih baik. Saluran penyampaian yang lebih cekap dan lebih banyak amalan mesra pelanggan daripada pengandidik takaful dan perlu menghadapi ancaman serius daripada keuntungan yang timbul daripada global krisis kewangan. Dalam konteks Malaysia, kerajaan harus memastikan untuk terus komited mempromosikan takaful dan menjadikan Malaysia sebagai hub takaful dan takaful semula di Asia Tenggara. Maka dalam kertas kerja ini kami merangkumkan segala penerangan ringkas mengenai industri takaful khususnya di Malaysia. Maka perlu hanya ada kajian yang lebih lanjut pada masa akan datang. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.